الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صدق الله العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti. Baik, sebelum kita mula pengajian, sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tu siapa tu? Puan Azizah. Masuk lama tak tengok dah. Baik. Pengajian kita kitab Takribul Ikhwan pada halaman 8
8 baris yang ke-9. Baris yang ke-9 daripada atas. Takribul ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau ustaz sengap tak bunyi apa tu tolong kejut. Takut dia terlena. Nah, tolong kejut. Kata dia, adapun yang wajib pada syarak. Situ nah. Itu dah. Tak jumpa. Depan pada bintang sikit tu. Adapun yang wajib pada syarak. Jumpa. Betul dah lah tempat bernah-bernah tadi tu. Tu adapun tu kat luar sebelum pada bintang tu. Jumpa? Apa jumpa bang? Jumpa dah? Jumpa dah? Jumpa. Adapun yang wajib pada syarak. Wajib pada syarak yakni pada hukum syarak. Hukum syarak ada 5 kan? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tu 5. Apa nak? Adapun yang wajib pada syarak maka iaitu wajib pada syarak barang yang dijanjikan dengan memberi pahala. Barang yang dijanjikan dengan memberi pahala. Sebab apa janji nak beri pahala? Kerana mengerjonyo seseorang. Kerana mengerjonyo seseorang akan wajib syarak tadi. Nah, kerana mengerjonyo seseorang akan wajib syarak tadi, hak wajib pada syarak tu mengerja dengan ikhlas. Baru nak boleh pahala. Bukan buat terus dapat pahala. Kena cek dulu ikhlas ke tak. Kalau kita nak hurai panjang lagi. Panjang lagu mana? Benda wajib pada syarak ni. Hak kata barang yang dijanji dengan diberi pahala ni dengan syarat. Kena buat lagu tu. Dengan syarat menunai akan dia dengan cukup rukun dan syarat. Dengan cukup rukun dan syarat. Cukup rukun syarat. Kalau tak cukup rukun syarat, dapat tak pahala? Tak juga. Kalau cukup rukun syarat dah pun, kalau tak ikhlas semata-mata kerana Allah, maka tak dapat juga. Maka nak bagi dapat pahala barang yang dijanjikan Allah itu, buat cukup rukun dan syaratnya serta ikhlas. Serta ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, baru nak dapat. Bunyi macam mudah sangat kan? Barang yang diberi pahala atas mengerjanya dengan ikhlas, iaitu mengerja dengan cukup rukun dan syarat serta ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dijanjikan seksa. Dijanjikan seksa. Sebab apa janji seksa? Kerana ketiadaan mengerja yang wajib. Tiada mengerjanya seseorang akan yang wajib tadi. Dia tak buat benda wajib tadi. Tak buat tu, tak mengerja dengan ketiadaan uzur. Dia tinggal itu bukan kerana uzur. Kalau dia tinggal kerana uzur tu lain.
Contoh uzur, perempuan dia tinggal sembahyang kerana haid. Tu uzur dah tu. No? Ada seorang tinggal sembahyang kerana apa? Kerana dia gila. Kerana pitam. Tu uzur. Tapi kalau duk sehat elok, tak ada uzur, tak ada musyakkah, tapi dia tak buat benda wajib, maka janji seksa. Janji seksa. Mana hak kata ketiadaan mengerjanya dengan ketiadaan uzur tu? Seperti mengiktikadkan ada Tuhan dan juga mengiktikadkan bukan tak adanya. Wajib dah tu? Wajib dah kita iktikad lagu tu? Iktikad kata ada Tuhan dan juga iktikad bukan tak adanya, bukan tak ada Tuhan, dan juga tahu dalil. Bagi keduanya, bagi wajib ada dan iktikad bukan tak ada tu, kena ada dalil bagi keduanya. Wajib dah kenal Tuhan? Jawab dia wajib. Wajib dah kita pegang kata Tuhan tu ada? Wajib. Wajib dah kita pegang kata Tuhan tu tak terima tak ada sampai bila-bila? Wajib. Wajib kata Tuhan tu ada. Dan wajib juga kita pegang Tuhan tak ada. Tak ada ni bukan tak ada. Apa makna bukan tak ada? Adalah. Wajib pegang lagu tu. Dan juga tahu dalil bagi keduanya. Maka bagi orang yang tahu, bagi orang yang belajar, kenal dia tahu, maka dapat pahala. No? Bagi orang tak mau ngaji, dia tak kenal Tuhan, dia tak tahu ada ke tak ada, wajib ke tak wajib ada Tuhan, dia tak tahu, maka akan diseksa, akan dia di dalam neraka. No? Akan diseksa. Tu. Baik. Demikianlah juga, demikianlah kalau kita kata sepatulah juga, demikianlah juga, yakni sepatulah juga supaya tadi juga, supaya wajib pegang kata Tuhan tu ada, tak terima tak ada tu. Sepatulah juga iktikad kita berpegang sedia Allah Ta'ala, dan tidak baharu Allah Ta'ala. Kita katakan sedia Allah Ta'ala dan tidak baharu Allah Ta'ala pun wajib kita iktikad hingga akhir. Baqa mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kalau nak tambahkan dulu, tambah. Kalau tak tambah pun memadai dah. Cukup dah mengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Wajib i'tikad, wajib pegang lagu tu belakang. Wajib pegang lagu tu belakang. Maka bagi orang yang pegang sedemikian, dapatlah pahala. Bagi orang yang tak pegang demikian, berdosa. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Tu nak ajak orang KL. Berdosa mana akan diseksakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita tak kenal Tuhan. Lepas tu ramai mana yang tak kenal Tuhan. Yang kita duk kaluk ribut, duk habaq Indonesia dalam satu rumah macam-macam agama ada. Ada apa kata, ada Kristian lah, ada Buddha lah dalam satu rumah, ada Islam lah, bercampur. Yang kita tak sedar dalam rumah kita pun ada macam-macam juga.
Bila tak kenal Tuhan, nak panggil orang beriman macam mana? Bila tidak beriman, nak panggil apa? Dengan tak sedar. Hak tak beriman. Tak beriman tu kafir. Secara kasarnya panggil kafir bila tak beriman. Patut ada dalam rumah kita. Hak tak kenal Tuhan. Hak tak belajar kenal Tuhan. Kita duduk kalau dalam rumah orang. Dalam rumah kita tu. Berapa ramai lagi anak kita yang tak kenal Tuhan. Walahal sudah mukallaf ia. Nah, ramai mana lagi yang duduk makan bersama dengan kita hari-hari. Tapi tak kenal Tuhan. Ramai mana hak duduk tidur serumah dengan kita. Tapi tak kenal Tuhan. Bawah bumbung sama. Yang kita duduk kalau Indonesia ni. Boy. Nah, dia tak kenal Tuhan. Harap semayang tu. Semayang tak kenal Tuhan. Nak buat apa? Yalah semayang wajib. Kenal tak kenal pun kena semayang. Tapi tak kenal Tuhan. Dapat apa? Ni masalah kalau kita sembang pada orang yang tak pernah mengaji. Dia kutuk kita balik. Nah, dia kata pandai kata kat orang. Pandai kata kat orang. Tu. Yang kita habaq betul lah. Yang kita duk cara dalam nu lakah negeri nu. Sampai kena naik dalam kapal terbang, kita duk umpat depa, kita kata depa ni macam-macam agama satu rumah. Okey, dalam rumah kita berapa agama ada? Walaupun pada zahir mereka mengaku Islam, tetapi mereka tak kenal Allah, Tuhan yang disembah. Tak kenal rukun iman 6 perkara. Tak mana depa nak duk. Nak panggil Islam ke? Nak panggil orang beriman juga ke? Tak kenal Tuhan. Ustaz kita duk kalau hajau. Depa campur Ustaz. Macam-macam ada satu rumah. Kita kata kat depa. Yang kita tak sedar dalam rumah kita pun sama. Nak buat macam mana tu? Dulu kita tak ajak anak kita untuk kenal Tuhan. Depa membesar dalam keadaan tak kenal pun Tuhan yang dia sembah. Menikah, kahwin apa semua, ada anak cucu dah. Tapi masih lagi tidak mengenal Tuhan. Macam mana tu? Apa yang kita nak kata? Tergamak tak kita nak kata bagaimana kita berkata pada negara jiran tu? Hakikat Ustaz no? Hakikat. Bukan tunggu dia habaq dia Kristian. Bukan tunggu dia habaq dia kafir. Bukan tunggu dia habaq dia buta. Tapi tak kenal Tuhan itu tak panggil beriman. Islam, ya. Sebab dia semayang. Sebab Nabi kata apa? Nak beza orang Islam dengan bukan Islam, tarkus solah. Tinggal semayang. Bila tinggal semayang, orang tu bukan Islam. Orang tak semayang bukan Islam. Tapi kalau dia kata dia Islam, dia pasti semayang. Itu bab semayang, panggil bab Islam. Bab iman, nak boleh panggil seorang beriman, dia kena kenal rukun iman 6 perkara. Bukan boleh bilang. Boleh bilang tu lain lah. Hak bilang tu tak ada 2 minit, ingat tu. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan kiamat, beriman dengan qada dan qadar. Beres dah kot. Kena tahu apa betul beriman dengan Allah. Apa beriman dengan malaikat. Apa beriman dengan kitab. Apa beriman dengan rasul. Apa beriman dengan kiamat. Apa dikatakan beriman dengan qada dan qadar. Allah, bila kita teringat balik tang tu jadi rasa letih. Letih apa? Pasal letih kita kata ke orang banyak dah. Rupa-rupa dalam rumah kita pun
ada juga hak tak kenal Tuhan. Bila ada juga hak tak kenal Tuhan, macam mana kita nak panggil beriman? Nah, nak boleh masuk dalam ya ayyuhalladzina amanu. Boleh masuk tak? Tu dia. La ilaha illallah. Tu. Maka kata dia, yakni pada tiap-tiap satu sifat itu, tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan paksa akan kita mengetahui akan dia. Tiap-tiap satu pegangan ada 3 tempat hak Tuhan paksa kita. Contoh tadi, yang pertama kita wajib pegang Tuhan tu ada. Yang kedua kita wajib pegang Tuhan bukan tak ada. Yang ketiga kena ada dalil. Baru selesai bab wujud dia, kidam pula. Bakar lagi. Mukhalafah, qiyam ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Lepas tu kalau tak mengaji dapat ke tu? Dapat? Tak mengaji dapat? Tak mengaji maka tak ada lah ilmu. Kalau tak ada ilmu nak pegang lagu mana? Maka Nabi kata, al-ilmu bit-ta'allumi. Ilmu itu dengan belajar. Belajar baru dapat ilmu. Jangan beli buku baca dengan tanpa belajar. Kena belajar dulu. Nak baca tambah boleh, tak ada masalah baca. Sebab Islam pun galak membaca. Tapi bila kita nak faham, nak ambil sesuatu, biar ada guru. Macam orang Perlis. Dia baca macam-macam buku, tapi dia tak pegang pun. Dia boleh ambil pula hujah kita, pergi duk bahas dengan kita, pergi duk debat dengan kita. Tapi dia pegang itu dah. Dia baca bagi faham dia, apa tu? Dia tak pegang pun. Dia buat untuk mari berhujah dalam debat sahaja. Panggil ilmu kalau begitu. Baca, dapat dengan baca, bukan dapat dengan mengaji. Bila dapat dengan baca, faham-fahamlah. Sufyan Tsauri kata apa? Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Siapa yang tidak ada guru baginya, maka syaitanlah gurunya. Tu dia kata siapa yang tak ada guru baginya, maka syaitanlah gurunya. Lepas tu agak-agak syaitan tu nak ajak benda betul ke ajak benda salah? Dah syaitan tu guru, syaitan mengajak benda elok ke? Sudah tentu tidak. Walaupun rupa awal tu nampak elok, tapi hakikat dia buruk. Ya setan dia lagu tu. Dia buat main elok nak bagi kita ghalib, dia pusing. Nafsu dah. Kalau nafsu dia tak elok. Sampai kesudah tak elok. Syaitan dia bagi dulu, dia cup tali tu bagi kita pergi jauh pro, dia kepok. Dapat kat dia juga. Tu sebab tu kita seru duk merayu belajarlah tauhid. Belajarlah tauhid, jangan biar diri kita ni jahil tentang bab tauhid, tentang nak mengesahkan Allah. Jangan kita biar diri kita duduk dalam kejahilan. Biar kita betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bila kita kenal, maka hak lain dia main sendiri dah. Bila kita kenal Tuhan, berat lagu ni.
Mulut dia bunyi lagi tak apa. Lagi mulut sengap dia kena tengok. Takut raib wal wuyuk. Baik. Tu boleh faham tak kat tu dah? Tu dalam Islam Allah Taala paksa kita untuk nak kenal Tuhan tu ada 3. Yang pertama, kita pegang hak wajib tu. Yang kedua, kita tolak hak mustahil. Yang ketiga, dalil. 3 kan? Tu dia. Inilah makna perkataan ulama. Perkataan ulama mana? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Wajib mengetahuikan yang wajib bagi Allah. Ulama kata tu dah. Maka wajib mengenal akan Allah, kena kenal satu-satu sifat dia tu. Serta ada dalil. Tu. Nah. Itulah maksud daripada perkataan ulama, wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan yang wajib bagi Allah dan mengetahui yang mustahil atas Allah, dan mengetahui harus pada haknya, pada hak Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahuikan dalil bagi tiap-tiap daripada sifat yang wajib bagi Allah tu. Nah, kena tahu dalil sama. Bukan tahu Tuhan ada, dalil tak ada. Orang panggil mukallid. Orang panggil mukallid, pegang ikut orang. Bukan ikut ilmu dia pegang ikut orang semata-mata dengan tidak berfikir kepada dalil. Kata, tahu mana kata Tuhan tu ada? Depa kata. Duk depa lah. Pasal kita tak ada dalil. Depa kata. Lepas tu depa tahu di mana kata ada Tuhan. Depa sebelum tu lah kata. Jadi depa sebelum depa kata. Apa tu depa kata. Mana hak kita? Sebab tu nak bagi ada dalil. Sebagaimana hak dulu kita dah belajar, nak boleh panggil kenal Tuhan, dia kena ada pada. Ustaz saya depa tak dulu. Dia mengalir begitu saja. Boleh tak ni? Nak boleh panggil kenal, nak boleh panggil kenal Tuhan ke apa semua. Nak boleh panggil akidah yang sebenar, makrifat yang sebenar. Depa buat tulis, depa tekan bagi jadi bulat. Kepala pancung, depa guna untuk tulis bulat. Tulis bumi ke apa semua, jadi orang tak minat. Tulisan tebal ni tekan supaya jadi bulat. Pak depa tak naik kau. Jalan belakang. Jam. Ni sebab ada perjalanan guna. Okay. Nak boleh panggil ma'rifah. Apa ma'rifah? Mengenal. Al-jazmu. Al-jazmun. Al-muwafiku.
haqqi an dalilin tu orang bagi kenal. Nah, baru kita bagi makrifat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita dah bagi makrifat. Makrifat apa benda makrifat tu? No? Iaitu saya tinggi mana? Sebab nak bagi lancar Allah. Sebab tadi dia pun jauh tu. Al-jazmu iaitu jazam. Yang pertama jazam. Apa makna jazam? Apa makna jazam? Pegangan. Awak tu dia tak cukup. Pegangan yang putus. Macam mana? Pegang-pegang putus, dia jatuh. Apa makna pegangan yang putus? Pegangan yang tak mungkin berubah. Pegang macam mana macam tu lah. Maka nak bagi putus macam mana? Ya, sungguh. Betul. Coba pergi mata dah. Ya, sungguh. Tu putus. Allah itu ada. Tak sungguh. Nak kata Allah tu tak ada. Tu pegangan putus. Maknanya kalau bahasa kita itu orang bagi simpul mati. Simpul mati. Baiklah tak ada lagi. Nak tunjuk cara tubuh saya. Saya ikat apa? Saya ikat pemain. Dia buka-buka mulai. Jangan ada waduh. Okey. Istilah tubuh saya. Pegangan yang putus ni dia buat lagi. Dia ambil tadi tu semua mengajar. Nah, abang simpul mati ni pegangan putus yang tak mungkin boleh berubah, yang tak mungkin boleh terurai selepas berdiri sampai bila-bila putus. Tidak berkompromi dengan mana-mana. Ada. Pegang putus macam mana? Dia kata umpama kita simpul macam ni. Akidah kita simpul macam ni. Simpul yang tak mau buka. Kan kita ada kadang-kadang kita beli ayam kedai siapa-siapa kita kata ikan penuh balik tak boleh buka. Nak ambil pisau betul. Ni nak bagi orang minum ke tak bagi orang minum ni? Ni. Dia kata apa? Simpul mati macam ni. Dia kata racik. Dia sebut racik. Cik tu tak buka dah. Akidah kita nak macam ni. Supaya simpulan yang sudah kita buat ini, sebab akidah tu satu simpulan kan, satu ikatan. Ikatan atau simpulan yang kita buat ni tak mungkin dibuka lagi. Sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah. Pegangan kita tetap lagu ni. Kalau orang tak ada dalil, saja buka. Lagi dia buka. Pasal buka, tak jadi apa ni. Dia kata Tuhan tu ada 2-3, dah alih sikit. Ikat balik, tak kemas. Tu kata, dah, tak
kena lagi, dia ubah pula. Tak mau. Tak mau. Nak pegangan putus yang kita kalau buat simpulan tadi, simpulan mati, racik. Sampai kita tak buka, sampai bila-bila. Itulah akidah pegangan kita. Itu tadi ini jadi mangsa. Mudah-mudahan dia jadi saksi di akhirat esok untuk orang kenal Tuhan. InsyaAllah. Nah, baik. Pegangan yang putus. Satu poin. Nah, pada pegangan putus dah. Muafakat dengan perkara yang sebenar. Hak kita pegang putih tadi kena dengan hak sebenar. Kalau kita pegang putih, Tuhan itu ada 3. Ada pegang putih. Betul tak dengan perkara sebenar? Pegang putih dah tadi ni. Tuhan ada 3, dia kata. Betul tak dengan perkara sebenar? Tak panggil akidah. Sebab tak betul. Pegang putus dah. Tapi tidak muafakat, tidak membetuli dengan perkara hak sebenar. Dia pegang kata Tuhan itu ada. Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Betul tak dengan perkara sebenar? Betul. Alhamdulillah. Dia pergi pegang kata tokong itulah Tuhan. Pegang kemai. Kami pegang itu. Kami pegang Yesus itu Tuhan. Kemah dia pegang. Tapi betul tak dengan perkara sebenar? Tak betul. Maka tak boleh nak panggil kenal. Tak boleh nak panggil makrifat. Sebab tak cukup syarat. Syarat dia pegang putus, muafakat dengan perkara yang sebenar. Hakikat daripada hakikat sebenar. Dialah Tuhan contoh. Betul dengan perkara sebenar. 2 dah. Yang ketiga, nak apa dia? Ambil. Nah, kita buatlah ambil sumber daripada dalil. Nak ada dalil iaitu pembuktian. Ada bukti. Hak kita pegang betul tadi. Nak bagi ada bukti. Kalau 2 saja menepati. Sampai dekat ni je. Nah, pegang dengan perkara sebenar dah. Pegangan putus dah. Tapi tak ada dalil. Bila tak ada dalil, apa panggil makrifat dah? Orang tak panggil makrifat. Orang panggil apa? Muqallid. Kalau tak ada dalil, walaupun dia pegang itu dia kena dah dengan perkara sebenar, tapi tak ada dalil, orang panggil muqallidun. Muqallid. Mana apa muqallid? Orang yang berpegang mengikut orang semata-mata tanpa ada dalil. Mengikut orang semata-mata tanpa ada dalil. Dalil tak ada. Bila dalil tak ada, kemah dah. Pegangan dia kemah dah. Jawab dia tak kemah kalau tak ada dalil. Umpama cangkui tak ada baji. Seperti apa cangkui tak ada baji. Longgak tak?
Lengah tanya ustaz tahu. Cangkul kalau tak ada baji, keluar hulu. Keluar hulu, tak boleh buat kerja. Walaupun baji itu bukan besar, kecilnya, tapi peranan dia besar. Dia nak mengikat akidah tu. Nak mengikat dalil tu walaupun tak banyak, tapi dia punya peranan besar untuk nak mengikat akidah tu supaya sentiasa tepat dan relevan. Nah, tepat dan pula relevan. Sebab apa relevan? Sebab ada bukti. Maka sampai bila-bila pun selama mana ada bukti tetap relevan. Betul tak? Kalau tidak, jadilah masa macam si cangkul yang tidak ada bajinya. Mana cangkul ni? Cangkul pun sangat dulu dia. Tapi baji dia pun tak ada. Ada lagi kosong kan? Kena ambil baji. Baji terbaik juga, tak besar. Terbaik juga. Ambil pun. Kalau tak masuk, tak kat mana masuk, lebih buang. Bukan nak semua. Lebih buang lah. Kalau banyak sangat, dia menyibukkan pun lah. Nak menyakut, tak boleh. Sangkut dengan dia. Tu istilah kata, dalil itu seperti umpama baji pada cangkul. Manakala ada baji, kita cangkul lah sampai kemat pun dia tak cabut dah selama mana ada baji. Tapi kalau cangkul tak ada baji, terkadang kita cangkul mata kadang-kadang turun straight tapi tak kuat, dia tak kemas. Kadang turun serong, kadang turun ke tepi tu, kadang mata naik ke langit, kadang-kadang mata longsor sampai ke lengan, sampai ke tangan kita. Jadi tak sempurna kegunaan dia. Tak sempurna kegunaan dia. Dia longsor keluar. Sebab tu akidah kalau tak ada dalil, orang kacau sikit dah, orang usik sikit dah, dia berubah. Betul ke tukang tuan tu ada? Ya betul. Ambil mana? Tu buku saya ada. Tak ada buah mohon pun tak tahu. Sebenarnya tak ada pun depa mereka cipta ya. Depa nak mainkan kita, pasal suruh kita jadi pengikut dia. Depa semua mohon. Ya ke? Lah, aku ni hidup dulu padahal aku tahulah. Ya ke tak ada Tuhan? Tak ada. Hang kena tipu je. Oh, jadi selama ni aku kena tipu lah. Dia ada berubah lah. Sebab apa? Sebab tak ada dalil. Tapi kalau ada dalil, main abadkan. Aku abadkan hang bukan hang abad aku akan abadkan. Hang dengar. Maknanya bila ada dalil itu, dia dah pengikat untuk nak menguatkan bahawasanya apa yang kita pegang itu betul. Okey. Contoh, ustaz duk buat padi, contoh. Duk buat padi, semai naik elok dah. Tahu semai tu? Kau sini panggil apa? Semai juga noh, semai padi tu. Oh, dah naik elok dah. Lepas tu tiba-tiba ustaz kata ada lembu pi masuk dalam bendang, duk kacau semai. Pi report kat Tok Mulu. Tok Mulu mari tengok mana bukti yang hang kata lembu masuk tu. Mana buktinya? Sekurang-kurang ada satu bukti bercukup dah. Bekas telapak kaki dia ke atas batas bendang kita. Dia tinggal taik ke. Ataupun semai kita dimakan. Nah, maka kena ada bukti. Kalau tidak, yang salah kita. Lah sekali polis mai tangkap kita, kena buat aduan palsu. Betul tak? Sebab tu nak ada dalil, nak ada bukti.
barulah menunjukkan ketepatan. Nah, pada pegangan kita tu betul sungguh dan orang tak boleh nak kelentong kita. Nah, orang tak boleh nak kelentong kita. Sebab apa? Apa yang kita pegang tu betul. Siap ada alasan. Dalil dia sekian, ayat sekian. Nah, hak kita fikir dengan akal pula sekian. Barulah pegangan kita itu tepat dan betul. Baik, terus. Tu maknanya setiap pegangan kita kena ada 3 tu lah. Nah, kena ada 3 tu. Nah, kena tahu yang wajib dan yang mustahil, dan kena tahu juga yang harus pada hak Allah SWT, dan pula nak ketahui dalil bagi tiap-tiap itu. Dalil menunjuk atas wajib, dalil menunjuk atas mustahil, dalil menunjuk atas harus. Ya Rahman. Baik. Demikianlah yang bersangkut paut dengan Rasul. Hak Allah Ta'ala lagu tu tadi. Hak Rasul pun serupa tu juga. Sebab tu dia kata demikianlah. Seperti itu jugalah yang bersangkut paut dengan Rasul. Yang segala Rasul alaihimus salatu wassalam. Nah, hak berkait dengan segala Rasul alaihimus salatu wassalam. Mana? Serupa tu juga lagu mana? Kita kena mengetahui segala yang wajib bagi Rasul, mengetahui segala yang mustahil atas Rasul, mengetahui akan yang harus pada Rasul, dan dalil atas tiap-tiap. Serupa. Faham tak? Boleh faham ke? Hak kenal Tuhan tadi lagu tu, hak kenal Rasul pun lagu tu juga. Macam tu lah juga. Kan? Maknanya kena kenal hak wajib, hak mustahil dan harus. Tak pada dengan itu. Kena ada dalil. Baru betul. Yang motor kita tak boleh naik tu sebab ada skru dah tu. Noh. Tu kereta kita naik tu. Kalau tak ada skru tayar boleh naik tak? Berani? Abang berani? Tak berani nak naik. Tak apa, ada skru tapi sebiji lah. Skru tayar ada sebiji. Dia pakai 4, kita pakai sebiji lah. Berani naik? Tak selamat. Menunjuk kata tak selamat. Maka nak selamat, kena cukup syarat dia. Okey. Tu kata dia demikianlah juga pada Rasul. Nah, yang bersangkut paut dengan Rasul alaihi musallatu wassalam. Hendaklah kita tahu bahwasanya Tuhan itu ialah zat yang mengadakan sekalian alam. Kita kena tahu hak menjadikan alam ini ialah zat Allah. Nah, hendaklah kita tahu bahwasanya Tuhan itu mana? Allah tu ialah satu zat yang mengadakan sekalian alam ini. Nah, zat yang mengadakan sekalian alam ini. Nah, dengan tidak sesat satu pun. Faham tak? Tuhan yang menjadikan alam ini dengan tidak sesat satu pun. Faham tak dengan tidak sesat? Okey. 2 minit fikir lah. Start ada kerja. Masuk lagi, start lagi kena ada jawapan. Tengok balik.
Dia kata Tuhan yang mengadakan sekalian alam ini dengan tidak sesat satu pun. Apa makna tidak sesat itu? Sorak. Jawab. Bang. Apa makna dengan tidak sesat satu pun? Apa tu? Tu faham ke tu? Okey. Dia kata dengan tidak apa tadi? Dengan tidak sesat, satu pun tak sesat. Sesuai kehendak Allah, okey. Boleh tu, boleh iktimad dah tu. Sesuai kehendak Allah tu boleh iktimad dah. Apa agaknya? Satu pun tak sesat. Apa makna satu tak sesat? Makna tidak ada satu benda pun yang terlepas daripada dia. Rupa-rupa ada hak lain, orang lain pergi buat, bukan dia buat. Tak ada, semua hak dia. Tak ada hak tersesat walaupun satu. Oh ni bukan makhluk Tuhan ni, makhluk lain ni. Bukan, dia tak ada. Maknanya betul lah kalau dia kata Tuhan buat tu sesuai dengan kehendak dia. Maka semua itu hak dia. Tak ada satu pun yang tersesat atau terlepas daripada dia. Kita kata ada 100 barang. 99 tu Allah Ta'ala buat. Tiba-tiba ada satu sesat. Bukan hak dia buat. Ada kan? Tak ada. Tu faham tak? Tu betul dah tu. Kena dah tadi. Kalau buat kata ikut kehendak dia betul. Mana tidak ada satu benda pun yang tersesat, yang terlepas daripada dia. Ni main mana? Ni bukan makhluk Allah ni. Siapa buat ni? Sesat. Ada sesat satu. Tak ada. Tak ada hak sesat. Tu dia. Sebab tu dia Umay kata, sekalian alam Tuhan buat. Alam ni semua dengan tidak sesat, satu pun tak sesat.
Nak kata alam ini ada 2-3 benda lah hak dia tak buat, hak ni tersesat masuk dalam tu. Tak ada no. Semua hak Tuhan. Tu dia. Nah, semua ikut peraturan dia. Nah, semua mengikut kehendak dia. Semua hak dia dan tidak ada hak lain yang menjadikan dia walaupun satu benda. Tu nak bagi yakin lagu tu. Nah, ni orang tekan sikit nak pergi tak boleh. Dah ambil mana? Ambil tu saya raya. Tak betul itu, tak tahu depa kata. Depa kata. Pasal kita tak ada dalil depa kata tu. Dalil dia depa kata. Bukan kita kata dia ada depa kata. Boleh faham tak cikgu tu? Boleh faham tak? Kata tak sesat, satu pun tak sesat, tahu tak? Faham tak? Tak ada satu pun hak makhluk yang dijadikan oleh yang lain daripada Allah. Tiba-tiba tersesat masuk dalam tu. Ada tak? Tak ada. Maknanya semua hak Allah. Okey, jelas. Dan ialah Allah Ta'ala lah juga, ialah juga, ini Allah Ta'ala lah juga yang meniadakan, dialah juga yang meniadakan apa dia? Suatu daripada alam ni. Hak mentadakkan, menghilangkan ada pun dia, hak bagi ada pun dia. Hak buat daripada tak ada kepada ada dia, hak ada dia, hak boleh buat jadi tak ada pun dia juga. Meniadakan pun dia. Tu. Dia juga yang meniadakan. Dan ialah juga. Tu dan tu. Dan ialah juga yang memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Cuba tu bagi contoh tengok. Dialah juga yang memindahkan daripada satu kelakuan kepada kelakuan yang lain. Cuba tu bagi contoh. Daripada hidup kepada mati, daripada sehat kepada sakit, daripada kecil kepada besar, daripada besar kepada tua, tua kepada tua bangka. Pindah daripada duduk atas darat masuk dalam lubang. Dialah juga. Boleh berlaku dah tu. Daripada putih kepada masak, daripada tak berbuah kepada berbuah. Dia tak? Daripada kelat kepada manis. Buah sawa tu kan kelat. Bila masak jadi manis. Siapa yang pindah rasa tu? Allah. Nah. Apa dah? Buah betik, buah jenah nak sebut. Kita dulu daripada baby kepada kanak-kanak, pada kanak-kanak kepada remaja. Remaja dewasa, lepas dewasa tua, lepas tua bangka, lepas bangka kubur. Tu pindah. Siapa buat jadi lagu tu? Kita. Daripada tak ada misai dulu kan, lah ada misai. Daripada tak ada janggut, ada janggut. Dah ada janggut dulu hitam, lah putih dah weh. Putih dah. Tak putih lagi bagus ya. Smart putih dia smart cara putih. Mana? Bukan kata tak smart. Tahu di mana kata bukan tak smart? Sebab isteri tu puji handsome lah putih macam ni. Kan? Mana smart lah tu. Tu. Baik.
Kalau nak cari hak sempurna elok, orang tampan elok, hak paling sempurna, tara-tara ustaz. Dia umur 33 tu sempurna. Ustaz berapa? Lebih tapi tak apa, dia handsome lagi. Lebih pun. Sebab ahli syurga tu umur 33. Lebih sikit tak apa. Nah, saya lebih banyak dah dia berubah tu. Perempuan 30. 30 tengah duk kemas dengan perempuan tau. Masa tu kemas dia kalau 18 duk. Dia nampak muda tapi tak mature sangat. 30 ni orang tengah duk. Apa panggil apa? Sedap tengok. No? Cikgu 30 berapa cikgu sekarang? Cikgu 30 berapa lah? Tu. Mana orang lelaki tu kalau dia umur-umur tu mana ganteng, panggil ganteng. Orang Indonesia panggil ganteng. Ganteng lah. Tengah duk smart panggil. Dia bukan nampak kebudak-budakan sangat, bukan nampak tua sangat, tapi ngam-ngam. Di segi akal umur 40 sempurna. Masuk 40 tu kata sempurna tu akal tu. Sebab tu Nabi kita lantik jadi Rasul umur 40. Lepas tu masuk tu umur 33. Duk 33 tu tak tua dah. Kalau anak bidadari pun duk darah situ. Lepas tu Ustaz, walaupun sudah dijima, bila sudah jima Allah Ta'ala darahkan balik. Duk lagu tu lah hari-hari dia. Lepas tu wanita ahli syurga sama juga. No? Bahkan dia lebih cantik pada bidadari. Hebat. Apa nak masuk syurga boleh. Tiket ada lagi. Tapi orang tak mau. Sebab jalan dia payah. Ujian dia banyak. Sedangkan orang perempuan lah paling mudah untuk masuk syurga. Dia tak banyak kerja. Tak renyah. Betul ya? Dia hanya taat kepada Allah. Mendirikan sembahyang. Tak, Allah tu masuk Rasul lah. Nah, sembahyang tak tinggal kecuali waktu haid. Sembahyang dia sembahyang, puasa Ramadan dia buat, taat pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat kepada suami. Tu saja syarat dia. Maka Nabi kata, pilihlah pintu syurga mana yang kamu mau. Nah, pilihlah pintu syurga mana yang kamu mau. Tapi orang lelaki banyak. Nah, orang lelaki dia kena taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada ibu dia dan ayah dia. Nah, kemudian hak paling berat amanah yang dia duk pikul. Isteri dia, tanggungjawab dia pada isteri dia. Kena mengajak bagi kenal Tuhan, bagi reti ibadat, kena tutup aurat. Nah, anak dia pun demikian. Nah, kena bagi reti agama. Tu tanggungjawab dia. Selesai hak tu, hak Allah selesai, hak ibu bapa selesai, hak di bawah tanggungjawab dia selesai, barulah mula nak cari jalan syurga. Banyak tanggungjawab pun.
Nah, dan saya yakin kalau saya tanya orang sini pun semua jawab syurga lah. Nah, katanya siapa nak masuk neraka? Oh, marah. Tak tanya apa macam tu. Tanya macam dah orang tanya je. Nak. Orang tanya je. Ada nak masuk neraka? Ada tak? Tak ada. Siapa nak masuk syurga? Nak. Saya nak masuk. Tapi ingat, orang perempuan jalan dia cukup mudah. Tapi kena sabar. Jalan mudah tapi kena banyak sabar. Sebab hak taat pada suami itu dia besar sikit. Hak taat suami itu besar sikit. Kadang-kadang kita bila suami suruh apa-apa, buat muka tak puas hati. Buatlah saya. Buat sendirilah. Cepatlah. Saya baru balik kan. Abang tak nampak ke? Saya pun kerja. Siapa suruh hang kerja? Hang sepatut duduk rumah. Aku tak pergi kerja. Hang nak kerja. Lepas tu nak buat alasan dalam rumah. Kan masalah. Kan jadi masalah. Sebab kalau nak kiranya tugas isteri itu dalam rumah. Kita kata jangan kerja. Tak kerja tak ada duit lah bang. Bila ada duit, hang nak naik kepala aku. Saya tak bergantung dengan abang pun. Saya ada duit gaji saya sendiri. Hang pula dia ungkit. Betul tak? Ada lagu tu? Banyak ke kurang? Saya tak tumpang sikit pun duit abang. Abang belanja dapur. Saya belanja duit saya sendiri. Tu ada hati nak tegur orang. Orang tak makan duit dia apa satu tuah. Payah. Bila dia besar pada kita, dia payah. Tapi kalau dia kontrol oleh agama, tak apalah. Perempuan dia faham agama. Setinggi mana pun dia mesti duduk bawah tapak kaki suami dia. Setinggi mana pun dia. Dengan orang lain dia boleh. Dia bos, dia pejabat. Boleh hop. Hamba tu. Boleh. Nak maki, nak apa. Boleh dia buat. Tapi dia balik rumah, dia kena jadi kucing. Dia tak boleh jadi harimau dah. Dia kena jadi kucing. Ikut tepi peti kawan dia. Kena itu kan. Dia telah. Dia tak boleh buat tu, tak boleh dah. Buah nganga tak boleh dah. Ya. Kalau dia gigit pun gigit gurauan saja. Nak manja kan. Tu. Duk jabat pi. Jadi kita terbalik. Bini balik cengih dengan suami. Suami kena buah bini sebatas tunduk. Dia tok guru silat. Dia gelanggang semua rebah kalau dia tibai. Dia terajang rebah, dia tumbuk rebah. Balik-balik tu. Misai rimau luruh depan tangga. Jadi kucing. Bila duduk dengan bini habis wibawa. Duduk luar kan. Dia kata tok rumai. Orang semua lari. Geng lari tu geng misai. Dia balik dia pula dengan bini. Luruh sampai misai dia luruh. Subhanallah. Sebab tu kena faham dalam rumah. Jangan diungkit lagi. Sebab benda tu dah memang Allah Ta'ala letak lagu tu. Tak puas hati berarti kita tak puas hati dengan undang-undang Tuhan. Dah bukan masalah apa. Saya pun kerja Ustaz. Dah kerja tu tanggungjawab perempuan kah? Dah nak bantu dia. Kalau nak bantu, buat cara nak bantu. Jangan nak bunyi lebih. Hang bantu bukan aku paksa. Payah aja dia perempuan. Jadi pondan. Jalan syurga dekat sangat untuk dia. Orang menikah dia tahu.
Takkan dia nak cerita kat kita. Dia rasa ada sengap. Betul lah macam ustaz kata. Tu salah bini tanya awak balik lewat. Baru lewat 2 minit. Tu ketat nak jawab tu. Tak adalah tadi. Mula nak karang dah. Dan nak cakap betul ni. Orang nak cakap tak percaya pula. Ni yang tak suka ni. Kan? Pergi mana? Tekan lagu tu. Ambil begitu, lari tu baik pula. Merajuk. Allah. Indah hidup rumah tangga ni. Tapi kena cara dia lah. Tak kena cara menyedihkan. Yang teramat sedih bila singa kalah pada kucing. Tak boleh nak kata apa. Kucing naik duduk atas belakang singa. Tak boleh pergi mana arah dia. Bukan hang singa lah. Tapi kat luar lah. Masuk dalam rumah jadi kucing. Sebab tu sifat singa memang macam tu. Singa dia garang dengan lawan sahaja. Dengan hak tina dia kalah. Cuba baca. Apa yang menarik tentang singa ni? Orang tak berani masuk sebab ada dia. Dia tak berani masuk sebab ada bini. Faham tak? Orang nak serang kumpulan tu, tengok jantan ada bulu, orang tak masuk dah. Dia lion. Tapi lion ni, bila orang semua tak ada, dia dengan bini dah. Dia duduk tu, bini duduk tak belakang. Tempat berehat bini dia. Dia tak boleh kata apa. Kalau orang nampak masa tu, lawan dia nampak masa tu, kena. Takut bini dia. Allah. Ada orang dia nak khidmat. Nah, sebab Nabi suruh khidmat pada ahli. Jangan biar suami isteri buat seorang-seorang. Kalau ada masa kita tolong. Adalah seorang pakcik tu pergi jemuk kain luar rumah. Jemuk pula tepi kedai kopi. Orang duk tengok. Takut bini. Orang khidmat tapi kita pergi faham kata orang takut bini. Nah, sedangkan itu yang disuruh oleh Rasulullah. Bekerjasama meringankan beban isteri itu. Sekurang-kurang kita pergi jemuk, kita yang kutip, isteri yang lipat. Tak apa dah. Isteri yang susun. Kerana bab menyusun kita tak reti. Nah, kita lipat pun, kalau 40 line, 40 saiz. Dia tak sama. Nah, isteri walaupun dia mulut dia ada popel-popel, tak lain mata, tak lain tangan, dia lipat sama besar. Kita hadut tengok duk ukur ni pun tak sama besar ni. Tu kelebihan Tuhan bagi tak sama. Sebab tu dalam lembutnya tangan seorang wanita, di situ banyak terhimpun kesempurnaan. Yang mana orang lelaki kena tumpang tadi. Sebab tu penampilan suami itulah image isteri. Kalau suami jenis mudah-mudah ambil baju sauk dengan tak gosok, suami isteri marah. Dia kata tak apa, pakai nak tunjuk kat siapa, kedut-kedut nak tunjuk siapa, biar pergi lah. Sebab isteri tahu, orang tengok suami macam mana, dia tak naik atas suami itu. Orang kata isteri malah. Padahal kita yang pilih untuk hidup lagu tu. Tapi masyarakat akan pandang siapa? Bukan pandang dia. Nah, orang akan tengok behind you. Di belakang dia tu ada siapa?
Betul tak? Baru kita tahu bahawa hidup ini saling menyempurnakan antara satu sama lain. So, hiduplah dengan harmoni. Jangan timbul banyak perpecahan. Carilah di mana ada persamaan. Tu baik. Mana tadi? Allah Ta'ala juga yang memindahkan satu kelakuan pada satu keluar yang lain. Kalau begitu, sahlah dipermaknakan. Dipermakna, diletakkan makna lafaz Tuhan itu letak dengan makna apa? Dengan Tuan. Tuhan itu adalah Tuan. Sebab apa Tuhan itu adalah Tuan? Sebab dialah yang mengada, dialah yang meniada, dialah yang mengatur, dialah yang mengubah, dialah yang memindahkan tiap-tiap keadaan kepada keadaan yang berlainan. Dia belaka. Maka sahlah Tuhan itu dinamakan Tuan. Dialah Tuan kita. Bila dia Tuan kita, kitalah hamba dia. Bila dia Tuan, maka kitalah hamba dia. Dialah Tuan bagi tiap-tiap suatu. Dialah Tuan bagi tiap-tiap suatu. Ataupun tumpuan. Kalau bahasa kita panggil tumpuan. Ada M satu lagi. Dialah tumpuan, makna tempat tumpu, tempat berhajat yang lain. Semua tumpu kepada dia, iaitu semua berhajat kepada dia. Tu makna dia tumpuan. Kita nak makan berhajat pada dia, nak rezeki berhajat pada dia, nak hidup berhajat pada dia, nak sehat berhajat pada dia, sakit berhajat pada dia. Mana dialah tempat tumpu segala hajat, apa pun hajat. Boleh faham dah tu? Maka dialah tumpuan bagi tiap-tiap suatu yang maujud, yang lain daripada zatnya dan lain daripada sifatnya. Semua tu bergantung kepada dia, bergantung kepada Allah SWT. Habis di situ, maka telah bersetujulah oleh segala yang berakal. Wallahu a'lam. Kau apa? Kau awal sangat kau? Awal kau? 10:57 tak awal dah. Doa pula panjang 3 minit pukul 11. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ada mengajak pagi-pagi sini, Ustaz dengar ke rumah Ustaz? Dia tengok online. Dia tengok online.